Saya kongsikan tuan-tuan pada malam ini persoalan yang sangat penting untuk kita tahui, terutamanya bagaimana pertemuan dan asas berlakunya perlindungan dan bantuan besar daripada penduduk-penduduk Yathrib ataupun sahabat-sahabat Nabi daripada Madinah yang boleh kita tajukkan sebagai apakah sebelum hijrah. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Allazi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut hadir bersama kita pada saat ini. Malaikat-malaikat yang mulia dengan dipanjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rezeki-rezeki, kurniaan dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan. Alhamdulillah, masih dirizkikan, dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan, puan-puan sekalian, nikmat istiqamah yang sangat mahal sebenarnya. Kerana apa yang kita laksanakan dalam urusan agama, bahkan urusan kehidupan, ia tidak dapat lari daripada istiqamah. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, inilah yang digunakan dalam istilah-istilah yang berbeza, yang hakikatnya kembali kepada perkara yang sama. Kalau istilah moden, dia disebutkan sebagai konsisten. Konsisten ialah tuan-tuan, apa yang dikejarkan oleh mereka yang bisnes. Kalau ada yang hadir pada malam ini, baik yang di depan maupun di belakang, ini yang dikejarkan dalam perniagaan. Bukan sekadar konsisten income-nya, bukan sekadar berterusan, tapi kebiasaannya yang dikejar itu adalah peningkatan. Baik namanya milestone ataupun namanya petunjuk prestasi atau KPI, biasanya ia melibatkan peningkatan-peningkatan. Bahkan begitu juga tuan-tuan, berkaitan dengan penjagaan kesihatan. Yang inilah apa yang menjadi trend sejak daripada PKP dahulu. Ramai di kalangan kita yang menjaga kesihatan, baik yang hiking, baik yang jogging. Awal PKP dulu tuan-tuan, kalau ingat semula, pernah kita lalui satu zaman yang mana ketika itu bahkan basikal pun habis di kedai. Yang kata ikan habis, ayam habis, basikal pun habis. Itu nak mengejarkan badan dan kesihatan yang baik. Awal-awal PKP dahulu tak tahu apa nak buat. Maka itulah juga disebutkan dengan istilah stamina. Kalau tak ada stamina-nya maka pancit. Maka tak dapatlah nak senam lama-lama, nak beraktiviti kesihatan lama-lama. Dan inilah tuan-tuan dalam urusan agama,
urusan syariat kita, panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas istiqamah ya Allah limpahkan. Allah kurniakan kepada kita, terutamanya malam ini diiktibarkan sebagai malam minggu dalam budaya kita. Yang saya kira tuan-tuan pasti banyak urusan, banyak kesibukan duniawi kita. Alhamdulillah walaupun begitu, kita ketepikan sebentar untuk mengadakan masa bagi menambahkan amalan, menambahkan bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah muslimin muslimat rahmakumullah, begitu juga panjatkanlah syukur atas rezeki di mana kita masih lagi berada pada bulan-bulan suci. Walaupun setelah berakhir segala apa yang kita raikan, Aidul Adha, baik kurbannya, baik hari tasyriknya, jemaah haji pun dah pulang. Tapi jangan terlupa tuan-tuan sekalian, hakikatnya kita masih berada pada waktu-waktu yang barakah. Terutamanya 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan suci yang begitulah tinggi darjatnya sehingga disebutkan sendiri kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang lebih tepat lagi Allah tegaskan dalam ayat 36 daripada surah Taubah tentang adanya di sana 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia yang tinggi darjatnya ditegaskan sendiri oleh Allah. Maka tuan-tuan dan sekalian, inilah apa yang insya-Allah sama-sama kita akan lanjutkan malam ini. Lanjutan daripada apa yang disebutkan tadi, kita bakal berada di penghujung tahun dan akan meraihkan pula tahun yang baru. Juga masih kita berada pada bulan-bulan suci Zulhijjah dan Muharram pun insya-Allah. Kalau panjang umur kita tuan masuk bulan Muharram pun, Muharram juga satu daripada bulan suci. Maka salah satu perkara besar untuk kita ambil iktibar, terutama dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, saya kongsikan tuan-tuan pada malam ini persoalan yang sangat penting untuk kita tahu, terutamanya bagaimana pertemuan dan asas berlakunya perlindungan dan bantuan besar daripada penduduk-penduduk Yathrib ataupun sahabat-sahabat Nabi daripada Madinah, yang boleh kita tajukkan sebagai apakah sebelum hijrah. Perbincangan kita pada malam ini lebih tepat lagi dalam persoalan berkaitan dengan hubungan yang berlaku di antara Nabi SAW dan orang-orang Ansar. Bagi apa yang kita akan sama-sama bahaskan malam ini tuan-tuan sekalian, apa sebelum hijrah, bagaimana hubungan itu berlaku, bagaimana keadaan itu dapat terlaksana dalam keadaan Nabi SAW sendiri sebelum daripada hijrah. Yang sangat menarik tuan, Nabi sendiri pada usia dewasa dan setelah menjadi Rasul, bahkan Nabi SAW tak pernah lagi menuju ke Madinah. Apatah lagi dengan tujuan minta tolong. Masa kita sekarang mohon suaka politik ataupun perlindungan atau apa sahajalah istilahnya, kita akan bentangkan malam ini tuan-tuan, hakikatnya Nabi SAW tidak pernah pun ke sana dengan tujuan untuk memohon perlindungan. Maka persoalan yang sangat penting untuk kita ketahui, bagaimana pertemuan ini akhirnya berlaku. Nabi sendiri tak pernah ke sana, maka apa sebenarnya yang berlaku, terutamanya bagaimana mereka pula yang boleh datang ke kota Mekah. Lagi-lagi tuan, untuk kita faham bagaimana zaman dahulu belum ada lagi kecanggihan teknologi macam kita ni. Boleh viral sebab internet, boleh viral sebab Facebook, sebab TikTok, ataupun benda boleh forward dalam WhatsApp kan. Enter sini boleh baca kat Mekah, enter sini boleh baca dekat UK, dekat Amerika. Maka ini yang sangat menarik untuk kita insafi, hakikatnya hijrah Nabi SAW tercetus daripada apa yang dirancangkan bertahun-tahun sebelum. Yang tak boleh kita nafikan tuan-tuan sekalian, ia melibatkan usaha dan perancangan yang sangat teliti daripada Nabi SAW. Ini sebagai iktibar permulaan kita nak sebutkan, hatta dalam urusan agama sekalipun. Jangan ada mudah-mudahan dari kalangan kita yang beranggapan benda agama maka laksanakan cara ala kadar. Ala kadar Ustaz. Kita yang kuliah ni buat lebih kurang je lah. Perancangan tak ada, planning tak ada. Tak ada apa-apa dia punya jangkaan-jangkaan dan sebagainya.
Nah, ini mudah-mudahan tak berlaku di sini, terutamanya Masjid Al-Falah, Masya Allah, dengan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, dengan VVIP yang hadir semalam, yang semalam hari itu pun dah dilaksanakan forum, akan berforum lagi insya-Allah. Nah, ini antara tauladan penting tuan-tuan sekalian. Jangan ada, mudah-mudahan dari kalangan kita yang beranggapan benda agama maka dilaksanakan cara ala kadar. Ataupun bahasa pasarnya kan cincai je. Sebab apa? Alah, benda kerja surau, kerja masjid. Ala kadar lah kita melaksanakannya. Bahkan itu tidak berlaku dalam sirah Nabi SAW. Muslimin muslimat rahmatullah. Bila kita menyebut tentang bagaimana mereka ini akhirnya memberi bantuan. Bukan sekadar tolong itu. Bahkan perlindungan dengan cara bersumpah. Kita akan bentang kejap lagi juga tuan-tuan sekalian tentang perkataan bai'ah. Kalau ada yang biasa dengar, perkataan bai'ah ni mungkin ada yang terjemahkan sebagai berjanji. Atau bahasa moden lagi ada yang kaitkan bai'ah ni sebagai undi. Memberi undi. Hakikat tuan sekalian dia lebih besar daripada itu. Kerana bai'ah bukan sekadar perjanjian. Dalam bahasa Arab perjanjian ni ahdu. Ataupun yang jadinya ain, ha, dal. Ahdu ni perjanjian, ikatan. Ataupun aqdu. Yang itulah kita istilahkan bagi akad tu. Akad nikah, akad jual beli, akad urus niaga. Maka itu melibatkan ikatan. Tapi sebaliknya bai'ah merujuk kepada sumpah setia. Yang kita ni tuan besar sungguh sumpah ni bila kali terakhir kita bersumpah. Terutama untuk urusan dan perkara yang besar. Mungkin paling terakhir pun zaman budak-budak dulu kot. Dan alif lam lam ha, siapa mencuri berdosa. Alif lam lam ha, siapa rembat masuk neraka. Kita ni sumpah mungkin sekadar main-main gitu je lah. Sedangkan inilah apa yang menjadi asas kepada hijrah Nabi SAW bermula daripada sumpah setia. Mereka-mereka yang asalnya tak pernah bertemu dan bersua muka dengan Nabi SAW. Kita membayangkan tuan, macam yang hadir malam ni, akan ada memberi pertolongan bantuan biasanya dengan orang yang kita kenal. Lagi-lagi kalau melibatkan keselamatan nyawa. Lagi-lagi kalau kita ni pun boleh terancam. Nak lang-lang kalau orang minta tolong kita tak kenal, rasa kita pun risau. Siapa kamu ni tak pernah jumpa. First time bertemu. Macam mana nak tolong kan? Lagi-lagi melibatkan perlindungan nyawa, perlindungan darah dan sebagainya. Ini yang sangat hebat. Bagi satu iktibar kepada kita, mencontohi sahabat-sahabat muhajirin. Muhajirin ni maksudnya Mekah. Untuk ukuran kita dan saya yang hadir di depan ni pun sama je. Tak ada kemampuan kita nak mencontohi orang muhajirin. Tinggal habis semua. Kalau kata hijrah ni sangat beza dengan apa yang pernah kita lalui, iaitu berpindah. Tuan-tuan sekalian, baik muslimin, baik muslimat, saya yakin mesti pindah-pindah. Baik pindah akhirnya ke rumah sendiri bina, ataupun pindah ke rumah lebih besar, ataupun tuan-tuan berpindah kerana urusan kerja, naik pangkat, pindah cawangan dan sebagainya. Berpindah kita, dan kalau kita bayangkan, kalau kita kenang balik, satu daripada sukanya berpindah ni adalah menguruskan logistik. Barang-barang, nak pergi ke suasana baru. Berpindah ni kalau anak-anak sekolah, nak uruskan anak sekolah, tukar sekolah dan sebagainya. Ini pun kita dah rasa cukup berat. Walaupun kebiasaannya kita berpindah tu ke tempat yang sangat selesa. Saya yakin yang hadir sini pun sama. Tempat yang dituju tu lagi besar rumahnya. Jarang sekali tuan kita berpindah tu dalam keadaan tak tahu nak gimana. Ni barang 5 lori ni. Abang lagi mana ni bang pindah? Tak tahu lah. Kita sampai sana kan kita Assalamualaikum je lah. Telefon iklan-iklan rumah kosong kan, telefon dia. Ada tak rumah kosong? Tak pernah gitu tuan kita pindah kan. Mana ada barang duk bawa ni 5-6 lori. Rumah mana nak pergi pun tak tahu. Tiba kali pertama nanti barulah kita tahu nak duduk mana. Saya yakin tak ada pernah kita begitu dalam berpindah. Paling-paling pun kita tahu mana nak tuju. Walaupun pada akhirnya berpindah tu bangsa-bangsa. Kan ramai kita berpindah ni kita dulu. Kemudian dah selesai kita 3 bulan barulah isteri dengan anak-anak pindah. Ini sebagai contoh tuan sekalian. Apa yang dilalui oleh orang-orang muhajirin. Tinggal habis semua di Mekah. Dalam keadaan menuju ke kota Madinah yang tak tahu apa kepastiannya di sana. Yang kita ni pun Allah alam tak pernah. Begitulah rasanya. Untuk memulakan kehidupan yang baru di tempat yang langsung. Kita tak tahu bagaimana kehidupannya. Nak tinggal mana pun tak tahu.
Sampai sana baru cari. Biasa tuan kalau pernah lalui paling-paling pun pergi hotel je. Sampai sana baru kita pergi hotel cari mana ada. Hotel tuan duduk berapa hari je pun. Kalau tuan-tuan pernah jadi DIY punya travel, paling-paling pun kita pergi travel 3, 4, 5 hari. Mungkin paling lama pun sebulan je kot. Lah terkena balik. Lah patah balik ke rumah ni kan. Habis kita travel tu kemudian patah balik ke tempat tinggal kita. Teringat kita punya katil, kita punya bantal. Dalam macam sama, ini yang mereka lalui lebih berat daripada itu. Sehingga kan menjadi asas kepada Islam yang kita nikmati pada malam ini. Alhamdulillah. Atas susah payah mereka meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Justru tuan-tuan sekalian, tumpuan kita lebih kepada orang-orang Ansar. Sahabat-sahabat ni asal namanya mereka ni daripada Yathrib. Bila kita tengok orang Muhajirin itu susah kita nak contohi. Pindah, tinggal semua. Pergi ke tempat yang tak tahu apa jaminan di sana. Dalam masa yang sama tuan-tuan, bagaimana pula dengan orang Ansar? Adakah kita mampu untuk mencontohi mereka dari segi menolong, membantu orang-orang Muhajirin? Dan saya yakin semua yang hadir ini memang kuat bersedekah. Korban hari itu pun saya tiap bulan ada yang masuk 5, 6, 7 bahagian agaknya. Saya tak masuk saya korban luar, murah. Masuk korban kat Malaysia, ambil seekor terus. Bayang tuan kalau ada yang jenis ambil seekor lembu tu maknanya 800 kali 7. Punya besar modal tu. Jadi tuan-tuan kalau ada lah yang begitu infaknya, hebat sedekahnya. Mari sama-sama kita lihat tahap mana infak kita itu jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat Ansar. Dari segi menolong dan membantunya mereka dengan bersungguh-sungguh. Sehingga menjadi asbab mereka ini dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pujian Allah ini dirakamkan dalam surah Al-Hasyr. Tuan-tuan boleh lihat pun sama-sama sambil-sambil ini surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Juzuk yang ke-28. Punya hebat dia tapi Allah puji, panjang ayatnya. Dan pujian dalam Al-Quran maksudnya apa? Maksudnya akan dibaca sampai kiamat. Akan diulang-ulang oleh umat Islam. Dan Allah bila menjadikan ia Al-Quran maknanya hatta dibaca oleh non-Muslim sekalipun. Dan asal bagaimana mereka ini menjadi orang Ansar, menolong Nabi dan para sahabat-sahabat Muhajirin. Yang menarik tuan sekalian, dia bermula lebih tepat lagi pada tahun ke-11 kenabian. Ini saya nakalkan daripada kitab Ar-Rahiq Makhtum. Daripada seorang ulama yang terkenal dengan kitab sirahnya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau menghimpunkan daripada kitab-kitab sirah Nabi SAW, maka dicatatkan bahawasanya tahun 11 kenabian. Tahun kenabian kan kita jangan keliru. Ia merujuk kepada Nabi dah jadi Rasul, tapi Nabi belum hijrah. Maknanya tahun kenabian ada lebih kurang 13 tahun lah begitu. Dia tak bertambah dah. Ustaz, tahun kenabian berapa tahun? Lebih kurang 13 lebih. Jangan mudah tuan daripada umur Nabi 40 sehingga berlaku hijrah iaitu umur Nabi SAW 53. Lebih kurang lah. Kalau kita tengok bulan tu lebih kurang. Maka itulah istilah yang merujuk kepada tahun kenabian. Dan dalam tahun kenabian tuan-tuan berlaku Isra' Mi'raj bila? Sayyidatina Khadijah wafat bila? Begitu juga tahun kenabian adalah berlaku pemulawan kepada Nabi dan para sahabat kena Pulau Teruk. Dan apa yang kita nak bincangkan ini mengambil keluar iktibar pengajaran apa yang berlaku pada tahun 11 kenabian. Lebih tepat lagi tuan-tuan, pada peristiwa musim haji pada tahun tersebut. Ini kita bentangkan pada pertemuan yang lalu. Jangan ada yang keliru lagi mudah-mudahan. Di zaman jahiliah ada yang beranggapan haji itu tak berlangsung. Ustaz, haji ini maknanya Nabi jadi Rasul baru ada kot. Ini tuan kekeliruan yang kita lihat. Allah ni merakamkan dalam surah Al-Hajj. Dalam Quran pun ada surah haji. Namanya Al-Hajj, surah haji. Yang haji itu bangklah berlangsung daripada zaman Nabi Ibrahim AS berterusan hatta di zaman jahiliah pun. Zaman jahiliah maksudnya zaman yang penuh keliling Kaabah tu dengan berhala. Sampai hadis sahih ada menyebutkan keliling Kaabah waktu itu lebih daripada 300 patung berhala. Kita nak cari mana dan dalam satu bangunan ada patung lebih 300. Itulah keliling Kaabah waktu itu. Maka musim haji itu tetap berlangsung dengan kaifiat dan manasik yang diselewengkan. Mereka menyembelih korban juga. Tapi korban di zaman jahiliah itu dengan sebut nama berhala.
Tawaf pun sama tuan. Itulah yang berlaku pada tahun 9 Hijrah. Hijrah ni maksudnya lepas dah hijrah tahun 9. Nabi mengarahkan Sayyidina Ali waktu musim haji tahun 9 tu, sampaikan kepada seluruh jemaah haji waktu itu, jangan ada lagi yang melaksanakan haji dengan kaifiat dan cara jahiliyah. Kenapa tahun 9? Ustaz macam lewat je. Nabi ni wafat tahun 11 Hijrah. Nabi arahkan tahun 9 Hijrah tu kerana Mekah baru jatuh ke tangan Islam pada tahun 8 Hijrah. Di tahun 9 tu Nabi hantar Sayyidina Ali, arahkan kepada jemaah haji jangan ada lagi yang melaksanakan haji dengan cara jahiliah. Disebut tuan dalam terang-terang dalam kitab Sirah, salah satunya kaifiat dalam jahiliah tu tawaf. Dilaksanakan di waktu itu dalam keadaan yang tak berpakaian apa. Kita itu kan kalau tengok live daripada Mekah, tengok putih semua. Baik waktu wukuf, baik di Mina, di Muzdalifah, baik di dalam Masjid Haram ni rasa hebat. Betul, ya Allah hebatnya. Dah pulih balik Ustaz. Dah berjuta-juta balik putih semua. Zaman jahiliah kan coklat semua. Apa pun tak pakai. Kan? Itu yang diarahkan kepada Sayyidina Ali untuk mengarahkan jangan ada lagi yang melaksanakan tawaf dengan cara jahiliah langsung tak pakai apa. Kan? Itu yang akhirnya dapat dilaksanakan seperti cara Islam. Alhamdulillah macam yang kita buat. Macam jemaah haji yang kita yang baru selesai. Ia diperbetulkan semula setelah dibangkitkan Nabi SAW. Baik muslimin muslimat rahmatullah. Tahun 11 Hijrah ini Allah SWT mentakdirkan usaha Nabi menyampaikan Islam kepada jemaah haji. Ini cerita sebelum hijrah. Yang waktu itu masih ada lagi jahiliah di kota Mekah dan sebagainya. Tapi haji berlangsung. Yang hakikatnya tuan sekalian, setiap tahun ketika tiba musim haji, Nabi akan menyampaikan. Nabi akan usaha raun. Kemah ke kemah. Jemaah ke jemaah. Untuk menyampaikan Islam sebagai usaha baginda SAW menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tuan, kalau kita ingin sah betul-betul, itulah susah payah Nabi sampaikan Islam sampai bertemu kali pertama dengan orang Ansar tu. Raun kemah ke kemah, pusing, minta izin, boleh tak cakap sikit. Inilah dulu yang Nabi lalui sebelum Allah rezekikan bertemu dengan orang Yasrib yang pertama ni. Maka untuk mengisafi perkara ini tuan-tuan, ada kata lepas ni, baik besok ke, baik bila-bila. Saya sebut sikit tuan di sini. Jangan ada di kalangan kita yang kalau ada terlihat jemaah dakwah kita. Ya, saya tak sebutlah apa jemaah kan, tuan-tuan tahulah. Baik dia datang ke rumah kita tekal loceng, ataupun tuan-tuan ternampak kat kedai mamak ke. Jemaah dakwah kita tuan yang dia pusing rumah ke rumah, pusing meja ke meja, cerita pasal agama. Saya doakan jangan kita yang hadir ni pula cabut lagi. Ataupun buat muka. Yang kita pula yang hadir malam ni tengok daripada dalam kat tingkap je. Langsung tak buka pintu. Aib tuan-tuan. Dalam Quran, mereka menghidupkan dakwah Nabi SAW. Sanggup orang rumah-rumah. Mereka buat kerja untuk kita. Dalam macam kita ni tak nak dengar. Kan? Kita nak dengar yang selesa dalam aircon je kan. Nak dengar yang selesa sambil menyandar je. Orang datang ke rumah. Cerita pasal Islam pun bukan kita tak tahu. Kan? Cerita pasal agama kita sendiri. Ini saya cakap tuan-tuan, antara yang dikeruni oleh orang Islam sendiri adalah kumpulan beginilah. Yang sebenarnya mereka rawan nak cerita pasal agama pun kan. Nak ajak pergi masjid. Malam ni ada kuliah ke masjid. Kan? Inilah asalnya dulu. Usaha yang dilakukan Nabi SAW pusing. Kemah ke kemah nak ikhtiarnya menyampaikan Islam. Dan hanya tahun 11 kenabian. Allah alam tan sama ada tahun-tahun sebelumnya bagaimana. Memang Nabi buat tiap-tiap tahun ke? Ataupun waktu tu baru Nabi buat. Tapi rezekinya tahun 11 ni lah baru ada yang nak dengar dan nak Islam. Kalau betul kan Nabi buat tiap-tiap tahun, bayangkanlah. Maknanya tahun-tahun sebelumnya boleh diiktibarkan macam gagal. Pusing, raun, kemah ke kemah. Tahun sebelumnya mungkin tak ada siapa yang menyambut. Mungkin tak ada siapa yang nak dengar betul-betul dan terima apa yang Nabi cakap. Hanya tahun 11 kenabian inilah Allah SWT mentakdirkan. Pada ketika musim haji tersebut, Nabi SAW dalam usaha baginda nak sampaikan Islam, nak bagi tahu tentang agama ni, terjumpalah dengan sekumpulan 6 orang yang mereka ini berada di tempat ataupun di lokasi yang sama.
Nang cerita tentang macam zaman kita ni kan duk kemah yang sama lah gitu. Cuma kemah zaman kita ni ramai lah. Macam itu agak viral juga. Saya pun tak tahu nak kata kan, sama ada haji baru ni memang berbeza dengan sebelum ni ke, ataupun orang kita dah jenis lebih outspoken. Kalau tuan-tuan ikut berita-berita di internet, ada kerajaan di dunia ni lah, tak sebut negara apa. Ada kerajaan di dunia ni, negara Islam juga, yang membuat aduan rasmi kepada penganjur ataupun kepada penjaga tanah suci lah. Kerajaan yang menjaga tanah suci tu, aduan rasmi dibuat. Kenapa? Kerana servisnya agak teruk. Terutama ketika di Arafah, di Muzdalifah dan sebagainya. Jadi sebelum-sebelum ni kita pun tak nak dengar kan, ada negara buat aduan. Kemah teruk, makan minum pun teruk apa semua. Jadi tahun ni ada orang rasmi dibuat hari tu, waktu betul-betul habis musim haji tu. Jadi tuan-tuan sekalian, maka mungkin di zaman Nabi SAW tak adalah sebesar itu. Bila sebut kemah ni macam orang datang berkemping itulah kot. Satu kemah 5 orang, satu kemah 6 orang. Mungkin jenis yang datang sekumpulan gitu. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan yang ditemui oleh Nabi SAW ni 6 orang sahabat. Dan saya kagum sampai sekarang tuan tak habis fikir. 6 orang ni bayangkan, terawal sekali bertemu Nabi dari kalangan orang-orang Madinah, orang Ansar, tapi Masya Allah dapat diketahui nama mereka. Dalam kitab sirah tu sampai satu-satu dapat dikesan, dapat disebut siapakah nama mereka-mereka ini yang kali pertama bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menariknya, kita lihat mereka-mereka inilah daripada orang-orang yang nama asalnya Yathrib. Setelah hijrahnya Nabi SAW, kemudian kota tersebut ditukar kepada namanya Madinatul Munawwarah. Adapun nama Madinatul Nabi. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Maka pertemuan ini berlaku setelah Nabi bertanya ke mereka, boleh tak nak cakap sikit? Boleh tak nak duduk sama-sama? Nak cerita tentang Islam dan seumpamanya. Maka setelah diizinkan oleh mereka, lalu Nabi pun duduk bercerita tentang Islam. Berlaku situasi yang menarik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini jadi menarik kenapa? Kerana rupanya mereka-mereka yang mendengar apa yang Nabi sebutkan itu dalam macam agama adalah perkara yang memang mereka harapkan sangat. Yang mereka sendiri ketika Nabi duduk bercerita tentang agama, terperanjat habis masing-masing. Terkejut besar. Dalam riwayat sampai menyatakan mereka terperanjatlah sungguh. Kerana hakikat tuan sekalian, satu tujuan mereka datang ke Mekah tu selain daripada buat haji, tujuannya juga nak cari mana dia Rasul yang dah terdengar ceritanya sampai ke Madinah. Dia apa-apa zaman dulu, walaupun tak ada internet, tak ada WhatsApp, elektrik pun tak ada, tapi viral tu dah berlaku dah. Dia macam kita dulu kan, mulut ke mulut, orang bercerita. Yang kadang siapa asal cerita tu pun tak tahu kan. Tahu-tahu panjang je cerita tu berlegar. Dia begitulah juga zaman dahulu, walaupun jauh Mekah dan Madinah tu. Dan kita pun tahu tak, zaman dulu nak berhubung tu memang kena berjumpa. Tak ada lagi kan nak sampaikan info secara virtual ataupun secara maya ni. Tapi maknanya orang bila bertemu mungkin waktu bisnes, berniaga, waktu musafir, mereka bercerita. Lalu keadaan Mekah yang dah muncul suara Nabi tu, rupanya sampai beritanya ke Madinah. Dan inilah antara tujuan juga 6 bersahabat ini datang mengerjakan haji pada waktu itu. Dan inilah akhirnya riwayat menyebutkan kejutan besar kepada mereka ketika mana Nabi SAW menyebutkan baginda lah orang-orang, baginda lah yang diutuskan dan dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul yang terdengar beritanya sampai Madinah dan Allah menghantar Nabi itu kepada mereka. Ialah logik kita, dan kalau betul-betul nak dicari tak tahulah macam mana kan nak jumpa tu. Macam kita lah musim haji, kalau dah berjanji nak jumpa tapi handphone tak ada, macam orang hilang tuan. Sebelum daripada musim haji itu agak viral 2-3 jemaah kita hilang ketika mengerjakan umrah. Yang sedih salah seorangnya. Salah seorang yang hilang rasanya hujung tahun lepas. Sampai anaknya pergi cari, datang balik buat umrah, tak jumpa apa semua. Baru sebelum haji itu disahkan dah meninggal pun arwah tersebut. Arwah tu dah meninggal bulan 2 lagi rupanya. Dia hilang daripada hujung tahun lepas, bulan 2 rupanya dah disahkan meninggal, tapi kemudian baru tahu.
Nah, itu contoh. Duk carilah mana yang hilang. Alhamdulillah ada yang jumpa. Tapi dalam macam ada juga yang akhirnya tak jumpa sampai sudah rupanya meninggal dunia. Ini gambaran mudah. Hatta di zaman kita ni pun. Lama ni ada handphone, ada teknologi. Banyak juga berlaku mereka-mereka yang hilang, tak dijumpai dan sebagainya. Maka inilah yang kita lihat. Pertemuan ini adalah satu daripada petunjuk. Benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala menolong dan membantu usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Satu juga keadaan yang menyebabkan mereka nak datang ke kota Mekah tu, terutama nak cari mana dia Rasul. Salah satunya riwayat menyebutkan, ia dikarenakan mereka-mereka ni sentiasa dihina oleh orang Yahudi. Situasi ni Madinah, dan kalau kita tengok dalam dulu ni unik sikit. Di Madinah ataupun Yathrib dulunya, ramai ahli kitab. Tapi ahli kitab tu dari kalangan Yahudi. Ramai sampai ada 3 kaum besar. Setiap kaum ni ada dia punya kampung dia, ada dia punya tembok pertahanan. Saya pun tak tahu tuan nak contohkan macam apa. Zaman kita tuan-tuan, kalau time kita balik kampung macam itu, yang terbaru itu sampai ada yang lebih 24 jam atas kenderaan, Masya Allah. Balik kampung dalam kereta lebih 24 jam. Memang luar biasa dan tabik lah. Jadi kalau kita pergi mana-mana kampung kan, tak pernah kita jumpa. Setakat di Malaysia ni, nak masuk kampung tu si ada kubu pertahanan. Si ada kota. Si ada kubu bertahan apa semua. Yang dulunya begitulah. Setiap daripada puak Yahudi ni, dia bukan mata-mata puak, bukan mata-mata kaum. Dia ada pasar dia. Siap nak masuk tu ada kubu pertahanan. Dan mereka inilah yang bersama hidup di Madinah, di Yathrib sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Maka Yahudi dan punyalah dari dulu lagi sifat mereka ni Masya Allah. Baik itu dan bila timbul kemudian ni konflik dengan orang Islam antara Zionis dan juga penduduk Palestin dan sebagainya, saya harapkan yang hadirin jangan ada lagi lah yang masih keliru, masih tak pasti. Kalau baca di internet tu macam-macam. Ada orang Islam ni yang menyokong Zionis pun. Macam-macam lah dikorek je kan. Dalam keadaan, hakikatnya Yahudi Zionis daripada dulu, itulah dia. Zaman berzaman. Begitulah dulu sebelum mereka bertemu Nabi pun dah jahat. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, dan macam itulah mereka dengan Nabi Musa pun. Dengan Nabi Musa yang betul-betul Rasul untuk mereka pun. Dijadikan musuh Nabi Musa tu. Ini tuan-tuan boleh lihat awal-awal surah Al-Baqarah. Ayat 40 dan seterusnya. Termasuklah tuan-tuan kalau siapa biasa tadarus baca Quran, kita akan jumpa ayat tentang bawang. Ayat tentang sayu. Wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Basal tuan dalam siapa baca ayat itu, basal tu bawang sebenarnya. Adas tu kacang. Kacang adas ni maksudnya, termasuk bawang tu adalah makanan yang Allah kurniakan kepada mereka. Itu yang akhirnya diberi nikmat zaman Nabi Musa dulu pun mereka komplain. Begitulah dulu lagi. Orang Yahudi ni atau direct dapat nikmat daripada Allah SWT pun dalam keadaan mereka masih lagi dengan sikapnya yang jahat. Maka begitulah juga ketika mereka munculnya. Dengar-dengar berita akan muncul Rasul terakhir. Dalam keadaan Rasul terakhir itu pokoknya muncul di Mekah. Bukan Yahudi pula, iaitu orang Arab. Yang sebelum betul-betul mereka pastiin tuan. Riwayat menyebutkan, begitulah jahat Yahudi ini sampai selalu mereka sebut kepada orang-orang Yathrib, bahawa nantinya ketika wujudnya dan munculnya Nabi terakhir tersebut, mereka Yahudi-Yahudi ini akan menghancurkan orang Arab itu bersama dengan Rasul tersebut. Yang pada logik kita kan punyalah pelik kan. Patutnya menunggukan Rasul ni maksudnya apa? Maksudnya nak sampai ke benda baik. Menunggukan Rasul ni maksudnya nak sebarkan keamanan kan. Dan nama pun Rasul. Ini bukan diktator ke bersama-sama dengan pemimpin jahat. Bukan. Ini maknanya daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala. Maka logik kitanya, yang nak disebarkan tu benda baik. Yang nak disebarkan tu kedamaian. Tapi Yahudi macam-macam. Sampai dijadikan dakwaan-dakwaan dan sampai jadikan ancaman. Tunggulah nanti kami bersama dengan Rasul yang bakal bangkit ini, kami akan hancurkan kamu semua. Dia tuan-tuan keadaan orang Arab ni dalam keadaan mereka ni tak ada kitab.
Perbezaannya bila tak ada kitab, mereka tak dapat nak jawab apa-apa. Zaman kita kan, kalau nak faham, dia seumpama istilah yang bahasa kita sebut pagan. Pagan ni kan, kalau biasa kita sebut perkataan pagan ni maksudnya jenis agama tu duk sembah semangat lah. Sembah busut, sembah angin, sembah udara, sembah laut. Maka orang Arab begitulah, mereka tak ada kitab. Bukan bangsa Samawi. Samawi ni maksudnya dapat ajaran langit. Jadi orang Arab ni kitab pun tak ada. Dulu-dulu pun tak pernah ada Rasul. Dalam masa yang sama, bila Yahudi ni bercakap tentang Rasul, tentang kitab, tentang Nabi terakhir, memang mereka dengar je lah. Dan lebih menyebabkan geramnya mereka ini, yang dikatakan itu lebih kepada nak mengancam dan menghancurkan. Memang tak habis fikir. Dan macam manalah ada bangsa yang menunggu Rasul tapi tujuannya nak hancurkan orang. Menunggu Rasul tapi nak jahanamkan orang. Ini yang diulang-ulang kepada orang-orang Ansar yang mereka tak dapat nak jawab apa-apa. Lalu itulah riwayat menyebutkan ketika mana mereka bertemulah akhirnya dengan Nabi SAW. Ya Allah seumpama menghantar Rasul. Allah yang hantar mereka, Nabi kepada mereka. Ya logik kita macam mana kan nak jumpa tu. Di hadapan ribuan manusia, jemaah haji walaupun waktu tu tak ramai mana kan, tetaplah orang tu datang daripada macam-macam tempat. Jadi bila dimunculkan Allah Nabi di hadapan mereka, terperanjat besarlah mereka. Sehingga akhirnya dalam pertemuan ini Nabi pun bertanya, siapa akan kamu? Maka mereka jawablah, daripada Yathrib, kami duduk bersama dengan Yahudi-Yahudi apa semua. Dan bila Nabi SAW menegaskan, bagindalah dia utusan Allah yang terakhir, Nabi yang dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terperanjat besarlah mereka. Yang dicari itu muncul depan mata. Yang dicari itu apa-apanya, Allah seumpama menghantarkan Rasul itu kepada mereka. Muslimin muslimat rahmatullah. Ia memberi kesan yang sangat menakjubkan. Terutama tuan sekalian, beragama ni kena ingat ia lebih besar daripada mengubah budaya hidup. Beragama ni lebih besar daripada mengubah kebiasaan. Minta maaf saya sebut tuan. Ramai kita, saya rasa penduduk sini bersama. Ada di kalangan kita yang nak mengubah kebiasaan bukan senang. Hatta walaupun melibatkan kesihatan tubuh badan pun. Biasa saya jumpa tuan, selalu nak jumpa orang-orang otai-otai yang nak macam-macam penyakit ni, lalu kat masjid surau lah. Ni macam-macam dah naik ni kan. Kalau buat check up tu nombor dia tak ada yang kecil-kecil, nombor besar-besar semua. Oi, tapi walaupun segala gula, segala darah tinggi semua naik, ramai kita tak nak meninggalkan kebiasaan bukan senang. Akhirnya jangan kata tiap-tiap hari tertarik, sampai ke Mekah pun tertarik. Itu yang tertarik mengejar kita sampai ke Mekah, dahsyat. Itu nak kata tuan, dijaga betul perut kita ni. Kitanya selera, kitanya perut tu itulah sungguh-sungguh dijaga. Ni boleh kita katakan, tak kata di mana-mana tuan, di sini baik di sana, gitulah. Walaupun hanya sekadar melibatkan kesukaan. Orang kata bukan benda agama pun. Bukan benda syariat. Tapi ramai kita walaupun dah terjejas kesihatannya, nak mengubah kebiasaan punya susah. Anak cucu jenuh nasihat kan. Takkan nak dibelasahnya orang tua tu. Atuk dia sendiri, ayahnya sendiri. Tapi anak cucu ni jenuh nasihat. Jenuh bagi tahu. Kontrol gula, kontrol teh tarik, kontrol makan, kontrol minyak. Itu bagi contoh tuan. Ini bukan cerita nak ubah benda-benda besar pun. Sekadar nak ubah kebiasaan sarapan pagi pun. Kadang nak ubah kebiasaan makan minum tu pun payah. Ada bahkan yang lebih rela suntik insulin. Tak apa, insulin ada. Kadang insulin tu macam dia punya gerentol kan. Gerentol dia pun insulin. 2 walau cucuk tiap hari. Nak kerana apa? Kerana tak senang ataupun kerana tak selesa meninggalkan kebiasaan. Ini sebagai contoh tuan sekalian. Kita tak kata nak berpindah, berhijrah tinggal semua. Kita tak kata nak tukar gaya hidup yang besar-besar. Meninggalkan benda-benda yang memudaratkan. Sebagai contoh makan minum pun ada yang masih sangat susah. Kalau pergi check up tu jenuh marah dengan doktor aja. Jumpa 6 bulan kemudian pun kena marah lagi. Hari tu kena marah dah. Doktor pun tak boleh nak kata apa kan. Berapa tengok tak reti nak turun. Itu nak katanya. Ada sebagai kita yang begitu. Hatta sekadar menukar kebiasaan pun bukan benda yang mampu untuk dibuat. Maka sebab itu tuan, apa yang menakjubkan, mereka ni dalam pertama kali bertemu Nabi SAW. Nabi pula datang membawa Islam yang maksudnya kena tukar semua.
Ini bukan tukar gaya hidup, bukan kadar tukar dia punya keadaan harian. Tapi melibatkan akidah, melibatkan keyakinan, kepercayaan, tukar habis semua. Dan ia dalam masa yang sama, apa yang menjadi reaksi mereka dan sangat-sangat menakjubkan. Kerana benar-benar mereka menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik itu dalam riwayat menyebutkan 6 orang ni pertama kali jumpa. First time mereka bertemu Nabi SAW. Tapi sangat hebat. Pada pertemuan yang pertama ini terus mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Sampai sejarawan mencatatkan nama-nama mereka ini di dalam kitab sirah. Hebat tak? Kita nak boleh ingat nama orang pun kadang tu jenuh. Payah nak ingat nama orang. Nama orang tu pun kadang tu kita bukan jumpa pertama kali, jumpa banyak kali dah. Itu pun tak ingat-ingat. Tapi itulah hebat antara rezeki Allah menjadikan generasi awal Islam kita ni para sahabat. Salah satunya ingatan mereka luar biasa. Ingatan mereka sangat-sangat hebat. Termasuklah dalam melibatkan sirah, nama-nama dan sebagainya. Maka inilah yang akhir tuan sekalian. Bila mana disampaikan Islam, diceritakan tentang agama kepada mereka terus. Mereka menerima dan beriman semua. Tak ada dawa-dawi. Tak ada tunggu dulu, tak ada fikir dulu. Dia nak faham tak macam kita kan? Saya yakin kita yang hadir ni pun sama. Banyak keputusan kita yang kadang tu kita tak nak sebenarnya. Kadang tu kita tak setuju kan. Orang datang menjual itu, orang datang menjual ini. Kita nak tolak sebab salah. Lalah gunakan nama bini kan. Nantilah saya tanya bini. Yang betulnya kita tak minat. Kan yang betulnya kita tak nak dah bini jadi maksud. Tanyalah pasangan. Nantilah saya tanya suami. Ini sebagai contoh dan kadang kita banyak fikirnya. Pada perkara-perkara yang kita tak minat, kita rasa tak sesuai, tak selesa, banyak alasan. Tapi dalam masa yang sama, luar biasa. Sahabat-sahabat yang pertama kali bertemu Nabi SAW ini, bahkan terus beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Muslimin, muslimat, rahmatullah. Inilah yang menjadi asas kepada perbahasan kita. Terutamanya persoalan tentang apa sebelum hijrah. Macam mana berlaku pertemuan tu. Yang kalau mungkin ada tuan-tuan yang keliru, yang tertanya-tanya, hakikatnya bukan Nabi yang pergi ke sana. Tapi Allah SWT mentakdirkan penolong inilah yang datang ke Mekah untuk menolong dan membantu Rasulullah SAW. Dia pertemuan yang pertama dan yang lebih hebat lagi, bukan setakat mereka terima Islam tu, tukar habis akidah, cara hidup apa semua. Bahkan setelah berlaku pertemuan pertama ini, mereka berjanji untuk bertemu semula pada musim haji yang akan datang. Ini pun tak habis fikir dan bayangkan. Musim haji tahun depan tu maksudnya lagi setahun. Lagi setahun tu macam-macam boleh berlaku. Kita alangkan jumpa bulan depan pun macam-macam hal. Lalah cancel pun ada. Lalah tak jadi. Yang paling biasa berlaku terlambat lah kan. Manjang on the way je. Jak-jak on the way. Jak-jak on the way. Telefon kali kelima pun on the way juga. Entah apa masalah pun tak tahu Padahal dah janji ni dah masuk dalam kalender. Dah masuk dalam jadual. Apa hal bila dah tiba masanya on the way ni. Ini realiti kita kan. Dalam memenuhi janji dan perkara yang dah tetap pun. Ada lagi macam-macam halangan macam-macam hal kitanya. Sangat menarik tak saya kongsikan satu yang dikeluarkan oleh seorang pakar motivasi. Terutama dalam melibatkan appointment. Temu janji dan sebagainya. Hakikat tuan sekalian sebenarnya tak ada istilah yang dikatakan sibuk tu. Sibuk sampai tak dapat jumpa, sibuk sampai batal appointment. Yang dalam kisah ni kan mereka bukan sekadar tak ada batal appointment, mereka ingat tu walaupun setahun baru jumpa balik. Dia jadi begitu tak sebab apa Kalau ada yang hadir ni memang bos. Atau tuan-tuan yang hadir ni ketua jabatan, ada bisnes. Saya cakap tuan-tuan biasa kita kalau sampai batal appointment, orang tu dah booking lama sebulan sebelum. Tiba pada tarikhnya batal, tak jadi jumpa. Sebenar-sebenar kan bukan masalah sibuk. Sebenar-sebenarnya tiba-tiba ada yang lagi penting. Ni, kita yang dah booking ni tiba-tiba kurang penting. Ada yang menjadi lebih utama sehingga menyebabkan kita punya janji ini akhirnya diketepikan. Itu yang sebenarnya berlaku kan. Kita yang menentukan mana lagi penting. Kita yang menentukan mana lagi utama. Terutamanya kalau melibatkan janji,
melibatkan urusan besar dan sebagainya. Jangan kata sibuk. Kita sibuk macam mana tuan, kalau kita orang beriman kita akan solat. Tak boleh guna perkataan sibuk. Itu menunjukkan pada kita yang paling utama tu solat. Bertembung dengan apa pun kita akan jaga solat. Jadi dengan manusia pun begitu juga. Kita kena terima lah. Kalau akhirnya appointment kita lah kena tukar tarikh. Appointment kita lah tiba-tiba tak jadi. Kena terima tuan, kita tak apa nak penting waktu tu. Tiba-tiba berlaku bertembung dengan benda yang lebih utama dan lebih penting. Sehingga menyebabkan berlakunya perkara yang tak diingini tadi. Jadi daripada kisah ini, sangat luar biasa. Apa yang mereka janji dengan Nabi SAW itu, benar-benar berlaku walaupun setahun selepas. Yang tempoh tahun tu macam-macam boleh berlaku. Boleh terlupa, boleh jadi tak minat, boleh jadi dah tak nak. Tapi sebaliknya tak ada sifat begitu dalam diri orang-orang Ansar ini yang mereka betul-betul datang pada musim haji tahun depannya. Kita berlaluan kepada azan. Muslimin, muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi kita lanjutkan, masih lagi dalam persoalan utama, iaitu merungkai apa yang berlaku sebelum daripada hijrah Nabi SAW dan para sahabat. Apatah lagi pada melibatkan isu berkaitan dengan Nabi sendiri, yang hakikatnya tidak pernah pergi ke Madinah itu untuk minta tolong ataupun mohon suaka politik dan sebagainya. Yang hakikatnya tuan-tuan berlaku itu adalah mereka sendirilah seolah-olah dihantar Allah SWT pada musim haji tahun 11 kenabian, yang akhirnya dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Muslimin muslimat rahimakumullah, lanjutan daripada 6 orang ni. Kitab Ar-Rahiqi Maktum menyebutkan setelah mereka ni Islam terus serta-merta. Tak ada fikir dulu, tak ada banyak kalau, tak ada banyak pusing, terus beriman. Walhal ini first time, pertama kali mereka bertemu Nabi SAW. Dan apa yang menarik tuan sekalian, lepas itu maksudnya lepas mereka pulang ke Yathrib. Waktu tu masih lagi nama ni Yathrib. Nabi belum berhijrah. Riwayat menyebutkan mereka ni bahkan berjaya menyebarkan Islam kepada hampir seluruh orang Madinah. Yang mana orang Madinah tu hampir semua orang jadi Islam sebelum Nabi SAW sendiri tiba di Madinah. Mana kan, sebahagian besar orang Madinah ni mereka tak pernah jumpa Nabi. Belum jumpa, belum bertemu, Nabinya muka pun tak nak tengok. Sebahagian besar mereka ni dalam masa yang sama sekadar dengar gitu je. 6 orang ni dah jumpa Nabi, mereka balik ke Yathrib ataupun Madinah, sampai ke Islam. Yang hebatnya mereka yang tak pernah jumpa Nabi, ramai-ramai orang Yathrib ini terus menerima ajaran Islam yang dibawa oleh 6 orang yang dah bertemu dengan Rasulullah SAW. Perkara ini dan inilah apa yang kita nikmati sampai hari ini. Saya yakin tuan-tuan baik yang dah mengerjakan umrah maupun haji, kita sampai ada tanggapan macam mana rasa berbezanya ketika berada di Mekah dan di Madinah. Beza ni tuan-tuan, jangan kata melibatkan cuaca je. Yalah Ustaz, Madinah ni sejuk sikit, Madinah ni nyaman sikit. Memang mana cuaca tu memang adalah punca beza sebab jarak pun jauh. Mekah Madinah kalau tak salah 400 kilo juga. Tapi yang menarik tuan, kalau kita ingat balik, memang perubahan dan perbezaan tu melibatkan suasana manusia pun. Mungkin tuan-tuan boleh kenang semula, kalau siapa yang dah berumrah, siapa yang dah berhaji, dan cuba ingat balik. Kita sampai ada tanggapan. Ketika di Madinah ni orangnya tenang sikit. Penipu-penipu pun kurang. Yang kasar, yang garang-garang ni pun tak berapa. Beza dengan di Mekah. Di Mekah yang cakap tuan, depan Masjidil Haram pun beg kena turis. Masuk Masjidil Haram, duit penuh dalam beg, keluar-keluar. Jangan kata duit tak ada, siap dengan turis. Bayang tuan, kita depan Kaabah kan tak terfikir nak turis beg orang. Tapi ini yang banyak berlaku. Penipuan hatta berlaku di depan Kaabah. Kita menangis bagai darah kan. Air mata, air hidung semua keluar. Yang menipu juga. Ini situasi yang saya yakin pernah kita lalui. Kita sini pernah rasa. Sampaikan dulu zaman kat Madinah tu tak boleh nak lama-lama, dan kita rasa galak betul. Kenapa sekejap sangat kat Madinah? Kan terasa tenangnya di Madinah, orangnya tenang, suasananya lebih tenang. Inilah apa yang akhir tuan-tuan sekalian kita boleh ambil iktibar daripada peristiwa hijrah tadi. Punyalah lembut.
sifat dan pribadi penduduk-penduduk Yathrib. Sampaikan mereka mudah menerima Islam walaupun belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita rasai sekarang kan, bila pergi umrah, bila pergi haji, rasa orang Madinah ni lebih sopan, lebih lembut. Itulah dia mungkin keturunan daripada dulu-dulunya. Begitu mudah dan lembut hati mereka menerima Islam, yang sekarang pun kita dapat rasa lagi. Sekarang pun kita dapat bezakan ketika di Mekah dan di Madinah. Itu yang dulunya begitu mudah mereka menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka pada akhirnya pesan untuk saya terutamanya, kita lah ni tuan-tuan ambil iktibar. Sama ada nak lembut hatinya, sama ada nak mudah menerima benda baik seperti orang Madinah. Ataupun kalau zaman-zaman Nabi dulu, mudah-mudahan jangan kita keras seperti mana orang Mekah. Yang Nabi tuan orang Mekah semua kenal Nabi dengan ayah maknya semua. Tapi Nabi lah yang ditolak sungguh-sungguh. Diteksa macam-macam ketika di Mekah, walhal Nabi itu kaum mereka. Ini kita ambil sebagai iktibar dan pengajaran. Mudah-mudahan lembutnya kita ini seperti orang-orang Ansar yang begitu mudah menerima Islam sehingga akhirnya berjaya melaksanakan peristiwa hijrah dan juga perjalanan agung Nabi menuju ke Madinah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah apa yang dapat kita kongsikan malam ni dalam persoalan berkaitan dengan apa sebelum hijrah. Itulah asasnya sehingga berjaya hijrah itu terlaksana, dan mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar dan pengajaran insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.